A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita dapat sama-sama lagi pada malam ni. Actually sebenarnya kat sini petang bukannya pagi, bukannya pagi, sini petang, bukannya malam. So insyaAllah kalau tak jadi masalah apa-apa, insyaAllah kalau line clear, kalau tu insyaAllah kita akan boleh buat lah, insyaAllah cuba buat, cuba kekalkan setiap minggu saya akan cuba insyaAllah sama-sama dengan sahabat-sahabat semua di daripada Blight dan juga Seria insyaAllah. So hari ni kita di rumah Haji Jeffrey dalam hutan tu ni. Rumah yang sejuk, apa ni, yang dalam pokok-pokok yang banyak oksigen, insyaAllah. So insyaAllah kita hari ni muka surat 13 dan 14 seperti biasa, insyaAllah kita akan tengok beberapa pengajaran ataupun mesej-mesej utama yang nak disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam dua muka ni. So ada juga bersama dengan kita pada hari ni ialah sisters daripada UK juga yang berada di line pada hari ni yang sama-sama dengan kita. So mereka minat nak join. So insyaAllah kita tengok ayat 84 sehingga 93. So kita masih lagi pada muka surat ni, masih lagi tengok dan dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang apa yang dilakukan oleh Bani Israel. So maknanya cerita tentang Bani Israel ni tak habis-habis sejak daripada dah berapa muka surat yang banyak lah yang kita lalui sama-sama. Jadi penting sini ialah Allah Ta'ala nak mengajar kita tentang bagaimana Bani Israel ni telah diberi amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga muka bumi ni pada zaman mereka. Tetapi mereka telah tidak melaksanakan. So insyaAllah hari ni banyak lagi sifat-sifat baru yang akan kita jumpa tentang Bani Israel ni. Harapnya semua boleh insyaAllah yang tengok terjemahan, Quran terjemahan ataupun apa ni, boleh tengok Quran insyaAllah muka surat 13 dan 14. Ayat 84 Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang bagaimana Allah menceritakan wa iz akhazna mitsaqakum, bagaimana kami telah mengambil, dan ingatlah ketika kami telah mengambil daripada kamu, la tasfikuna dima'akum, janganlah kamu menumpahkan darah-darah kamu, wala tukhrijuna anfusakum, wala tukhrijuna, dan jangan kamu mengeluarkan anfusakum min diyarikum, diri kamu sendiri daripada negeri-negeri kamu, summa aqrartum, dan kemudian kamu telah berjanji, wa antum tashhadun, dan kamu sendiri menjadi saksi. Jadi kat sini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang apa yang dilakukan oleh sebahagian daripada Bani Israel, iaitu orang-orang Yahudi lah, khususnya orang-orang Yahudi yang berada di Madinah. Jadi kita semua tahu semasa Nabi SAW sampai ke Madinah, di Madinah ni ada 3 bangsa Yahudi, iaitu Bani Quraizah, Bani Qainuqa dan juga Bani An-Nadir. Ada 3 tiga-tiga mereka ni mendiami Madinah bersama-sama dengan orang-orang Arab yang ada kat situ. Orang Arab yang ada kat situ ialah dua bangsa, 2 kabilah, iaitu kabilah Aus dan juga kabilah Khazraj dan juga Aus. Jadi apa yang terjadi kepada orang-orang Aus dan Khazraj ni, yang mana Aus dan Khazraj ni adalah penduduk asal di kota Madinah sebelum daripada Nabi SAW datang dan sebelum daripada orang-orang Yahudi ni datang. Orang-orang Yahudi ini sebenarnya datang daripada atas, daripada Palestin, apabila mereka telah dihalau oleh, apabila berlaku
perpecahan, negara mereka telah diserang, dihancurkan oleh orang-orang yang dikirim oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengganas di tempat mereka di Palestin, kerana mereka tidak lagi menjalankan usaha itu. Lalu mereka ni telah lari, sebahagian daripada mereka ni telah lari dan turun ke tanah Arab. Dan akhirnya mereka bila sampai ke tanah Arab, mereka ni telah menjadi orang Arab. Maknanya mereka bercakap dengan bahasa orang Arab dan hidup secara biasanya, iaitu makan makanan sama seperti orang Arab dan sebagainya. Cuma mereka ni tetap juga orang Yahudi. Dan apabila mereka orang Yahudi, maka mereka tetap dengan jiwa orang Yahudi dan perangai orang Yahudi. Dan apabila Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang orang Yahudi ini dalam ayat ini, maka apa yang berlaku memang depan mata orang-orang Islam mereka dapat lihat itu, iaitu orang-orang yang berada di Madinah, iaitu orang Ansar, Aus dan juga Khazraj ni dapat melihat betul-betul apa yang berlaku kepada orang-orang Yahudi ni. Apa yang berlaku ialah orang-orang Yahudi yang berada di Madinah ni, mereka terbahagi kepada dua puak. Satu puak oleh kerana orang Aus dan Khazraj ni dan sifat orang-orang Arab mana pun di zaman Jahiliyah ni, di zaman sebelum daripada Islam, mereka ini ialah sangat kuat perasaan kekabilahan mereka tu, semangat berpuak-puakan mereka tu. Jadi mereka tidak ada benda lain yang boleh menyatukan mereka. Jadi yang menyatukan mereka ialah kabilah mereka. Jadi orang Aus sentiasa berperang dengan orang-orang Khazraj, orang Khazraj. Jadi apabila mereka ni berperang di antara dua ni, sebahagian daripada Yahudi ni menyokong Aus dan sebahagian daripada yang lain lagi ni menyokong Khazraj. Begitulah yang berlaku. Jadi apabila berlaku peperangan, sebahagian orang Yahudi ni akan terpaksa berperang dengan orang Yahudi yang sebahagian lain. Sedangkan benda ni adalah dilarang oleh agama mereka yang ada dalam kitab mereka. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa mereka ni sepatutnya tidak boleh menumpahkan darah sebahagian daripada yang lain, dan mereka tidak boleh mengeluarkan sebahagian daripada mereka daripada negeri mereka. Dan apa yang berlaku ialah mereka ni bergaduh. Kenapa dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahawa mengikut ajaran orang-orang, ajaran dalam kitab Taurat, ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa AS, apabila mereka ini walaupun datang daripada berlainan kabilah, mereka sepatutnya menjadi satu, iaitu mereka sepatutnya tidak boleh berperang sesama sendiri, tak boleh membunuhan sesama sendiri, dan tidak boleh mengeluarkan sebahagian daripada mereka daripada negeri dan rumah-rumah. Maknanya prinsip ni adalah prinsip yang telah diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka, kepada orang Yahudi, walaupun mereka ni datang daripada pelbagai kabilah. Inilah sebenarnya sindiran yang Allah Subhanahu Wa Taala nak ajar kepada kita semua, iaitu apa yang Allah Taala nak ajar kepada kita ialah apabila kita ni walaupun datang daripada pelbagai kabilah, datang daripada pelbagai bangsa, datang daripada pelbagai puak, datang daripada pelbagai negeri, kita Kedayan ke, Iban ke, ataupun apa lagi lah, saya tak tahulah. Pergi Idris apa Haji Idris apa? Tak pasti tu kan. Mungkin ada kita ni datang daripada Jawa seperti Haji Jeffrey betul tak betul saya tak tahulah. Ataupun Sunda ke. Indonesia tu sangat banyak dia punya kabilah-kabilah dan bangsa-bangsa. Jadi semua ni sebenarnya apabila kita telah Islam, kita sepatutnya disatukan oleh Islam tu. Bukan maknanya kita lupakan bangsa tu, tetapi tidak sepatutnya bangsa tu menjadi bangsa ataupun puak ataupun kabilah ni menjadi sebab untuk kita untuk bergaduh dan sebagainya. Jadi kita tak boleh menjadikan benda tu sebagai isu lah. Begitu jugalah kita macam Nusantara ni, kita ni semua adalah asalnya dulu adalah satu. Sarawak adalah satu, Mindanao adalah satu, semuanya, Sabah adalah satu, disatukan oleh Kesultanan Brunei. Dan kemudian kita semua juga adalah satu kerana kita ni Nusantara bercakap dengan bahasa yang satu, dan kita sepatutnya kita rasa bahawa kita ni adalah satu. Itulah yang berlaku. Tetapi kita tengok benda ni walaupun Allah Subhanahu Wa Taala telah sebutkan kepada orang-orang Yahudi, sebenarnya sindiran kepada orang Islam untuk menjadi pengajaran kepada kita sebagai orang Islam. Kita tengok orang Arab pada hari ni, mereka ni kerana mereka ni Iraq, kerana mereka ni Syria, kerana mereka ni Palestin, kerana mereka ni Kuwait, Qatar, Bahrain, mereka ni Oman, mereka ni Emirat, mereka ni Saudi, Jordan dan sebagainya, dan Mesir. Mereka ni asalnya adalah
Arab-Arab dipecahkan oleh negeri-negeri dan mereka ni tengok sanggup berperang antara satu sama lain. Di antara Iraq dengan Kuwait dulu sanggup langgar kan negeri Kuwait tanpa alasan, tak tahulah sebab apa. Jadi inilah yang menjadi alasan kepada orang kafir untuk masuk, kepada Amerika untuk masuk ke Iraq dan sebagainya, kerana apa yang dilakukan oleh ni. Jadi sebenarnya benda ni sangat besar apa yang Allah Ta'ala sebutkan kepada orang Yahudi ni, kepada Bani Israel, sebenarnya telah berlaku kepada orang Islam. Ayat 85 kita tengok summa antum haula taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim. Kemudian Allah kata, kamulah yang membunuh antara sesama kamu, dan kemudian kamu telah mengeluarkan sebahagian daripada kamu daripada negeri mereka. Tazaharuna alaihim bil ithmi. Maknanya kamu ni bertolong-menolong di atas maksiat. Tazaharuna maknanya kamu ni bertolong-menolong alaihim, ke atas mereka dengan maksiat. Wal udwan, dan permusuhan. Wa iyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum. Begitulah juga kan, apabila berlakulah mereka ni ditawan dan baru mereka pun menebus. Begitulah. Jadi kesimpulan daripada tu ayat 85 ni, Allah Ta'ala kata afatu'minuna bi ba'dil kitab. Benda ni, poin ni penting sahabat-sahabat semuanya, iaitu Allah Ta'ala telah kata, apakah kamu beriman dengan bi ba'dil kitab, dengan sebahagian daripada kitab, wa takfuruna bi ba'di, dan kamu telah kufur dengan sebahagian daripada kitab yang lain. Dan kat sini Allah Ta'ala sebenarnya mengajar kita kepada satu kaedah, iaitu apa yang dibuat oleh orang Yahudi ni, mereka ni seolah-olahnya telah beriman dengan sebahagian daripada kitab, iaitu ada sebahagian daripada kitab Taurat yang mereka percaya, mereka beriman dan mereka laksanakan, dan ada benda-benda yang kamu tidak percaya, yang mereka ni tidak percaya. Wa takfuruna bi ba'di fama jazaa man yaf'al, dan tidak adalah jaza ni balasan, man yaf'al, sesiapa yang melakukan zalika itu, minkum daripada kamu, illa khizyun fil hayatid dunya, melainkan kehinaanlah bagi kamu di dalam kehidupan dunia. Jadi sahabat semua, kat sini Allah SWT menyentuh masalah sebahagian daripada orang-orang Yahudi ni telah beriman kepada sebahagian kitab dan tidak percaya kepada sebahagian kitab. Ataupun kalau ikutnya daripada apa yang ayat di atas tu, bukan makna beriman tu beriman cakap percaya tapi tak percaya, dan percaya ataupun tak percaya, tetapi masalahnya ialah mereka ni telah melaksanakan sebahagian daripada apa yang Allah Ta'ala ajarkan dalam Quran dan tidak melaksanakan sebahagian yang lain. Iaitu masalah mereka tak sepatutnya membunuh sesama mereka, dan mereka ni tak sepatutnya mengeluarkan sebahagian daripada mereka daripada negeri mereka ataupun daripada rumah tangga mereka, dan membantu pada perkara-perkara maksiat. Jadi benda ni adalah satu kesilapan yang dilakukan oleh Bani Israel, yang sehingga Allah kata mereka ni sebenarnya telah beriman kepada sebahagian kitab dan tidak percaya kepada sebahagian kitab. Ini sebenarnya pengajaran untuk kita, sahabat-sahabat semua, iaitu kita ni tidak boleh ambil sebahagian daripada kitab dan kita tolak dari sebahagian yang lain. Maknanya bagi kita Islam, kita dapat Quran, jadi kita sebenarnya tak boleh ambil sebahagian daripada Quran, ajaran daripada Quran, dan kita tolak sebahagian daripada Quran. Maknanya kenapa kita tolak? Mungkin kita rasa ada benda-benda yang sesuai dengan Quran, dengan kita, dan ada benda-benda yang kita rasa tak sesuai, so kita tak ambil. Jadi benda ni adalah satu benda yang sebenarnya perangai macam ni ataupun sikap macam ni adalah sikap Bani Israel. Iaitu kalau kita tengok di bawah lagi, sebab apa mereka buat macam ni, ialah kerana mereka ni mengikut hawa nafsu mereka. Iaitu benda-benda yang mereka rasa sesuai dengan nafsu mereka, jadi mereka telah laksanakan, dan apa-apa yang mereka rasa tak sesuai dengan nafsu mereka, so mereka tolak dan mereka tutup. Pernah terjadi dalam kisah di mana apabila Nabi SAW dibawa dengan kes orang yang berzina daripada kalangan Bani Israel, daripada Bani Israel iaitu Yahudi. Lalu Nabi SAW tanyalah kepada mereka apakah yang ada di dalam kitab mereka terhadap hukuman orang-orang yang berzina. So Nabi sebenarnya tak pandai membaca dan menulis. Jadi bila dibawakan Taurat ni ke depannya, lalu mereka pun membaca. Tetapi apabila sampai ke tempat bahawa hukuman terhadap orang yang berzina ni ialah hendak direjam, di dalam kitab tu, dalam kitab Taurat, orang yang membaca kitab Taurat tersebut, iaitu imam dia lah kita katakan, ataupun ustaz dia lah, ustaz Bani Israel ni, rabbi dia tu, dia menutup tempat yang menyebutkan tentang hukuman orang yang berzina adalah hendak direjam.
Untuk tangan dia lah, dia tak baca tempat tu. Nabi SAW pegang tangan dia, pegang tu, dan alihkan tangan dia. Nabi cakap, jangan, kena baca benda tu, jangan tak baca. Ini adalah salah satu daripada mukjizat Nabi. Sebab Nabi, walaupun dia tak tahu, tapi Nabi tahu apa yang ditutup ialah tempat yang menyebutkan tentang rejam. Jadi selepas itulah tanda apa yang dibuat oleh Bani Israel, iaitu mereka ni percaya kepada sebahagian, tak percaya kepada sebahagian. Mereka nak buat sebahagian dan mereka tak nak buat sebahagian. Jadi ini sikap kita, insya-Allah, kita orang Islam, kita tak boleh macam tu. Kita kena redha dengan apa yang disebutkan oleh Al-Quran. Walaupun benda dalam Al-Quran ni sebahagiannya kita tak suka, ya. Kita tak setuju dengan hati dan jiwa kita lah. Tapi kita tak boleh menjadikan jiwa kita dan perasaan kita ni sebagai penentu kepada benda tu sesuai ataupun tak sesuai. So apa yang Allah Taala dah sebut itulah yang paling sesuai untuk kita, walaupun tak sesuai dengan jiwa kita, insya-Allah, dengan perasaan kita, ataupun lagi dengan adat kita ke, dengan apa yang dilakukan dalam masyarakat ke, ataupun apa yang dilakukan oleh kita selama ni. Jadi seterusnya Allah kata orang yang buat macam tu maka dia akan dikenakan balasan hidup atas dunia ni. Allah kata khizyun ni kehinaan, ataupun dalam tafsiran dia kata hawanun wa fatiha wa uqubah, balasan atas dunia ni lagi, fid dunya fil hayatid dunya. Sebab itulah kita tengok orang Yahudi sampailah zaman sekarang ni, mereka ni dilaknat oleh Allah, walaupun mereka kaya, walaupun mereka ni hebat, tetapi orang benci pada mereka. Maknanya orang Eropah pun pernah bunuh mereka sebab kerana kejahatan yang melakukan di Eropah. Walaupun memang Allah Taala jadikan mereka macam tu, maka kita pun bila sebut Yahudi pun memang, bila sebut Jews ni kat mana-mana pun orang memang rasa busuk lah, ya, rasa tak begitu kan. Itu sebab Allah dah janji macam tu, kehinaan mereka di hidup dan dunia. Tapi kehinaan ini bukan maksudnya mereka ni tak kaya tu. Jadi maknanya kan, kalau kaya, kehebatan mereka dari segi keilmuan dan sebagainya, itu tidak menjadi tanda bahawa mereka ni tidak dihina oleh Allah. Ila khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamah, dan kemudian hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada azab yang sangat pedih. Allah kata wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan janganlah mereka sangka bahawa Allah ni tak sedar apa yang mereka lakukan. Kemudian Allah sebut kenapa mereka jadi macam tu, sebab mereka ni telah membeli kehidupan dunia dengan akhirat. Jadi maksudnya mereka ni lebih suka kepada hidup dunia. Jadi sahabat-sahabat semuanya, kita ni ini adalah benda yang menjadikan orang Yahudi macam tu. Jadi kita kena berawas apabila kita ni ada dua, antara dunia dan juga akhirat. Jadi kemungkinan kita ni akan menjual dunia kita, menjual akhirat kita untuk dunia. Kadang-kadang benda tu berlaku macam tu kan. Jadi apabila kita lebihkan dunia kepada akhirat daripada akhirat, jadi itu tanda dalam istilah Quran ni, dalam term Quran ialah dia kata kita ni telah menjual dunia kita dengan akhirat. Berapa banyak orang macam tu, ya. Fala yukhaffafu anhumul azab wala hum yunsurun, dan mereka tidak diringankan azab dan juga mereka tidak ditolong. Kemudian seterusnya lagi 87 Allah Taala kata kami telah bawa datang Nabi Musa ini dengan kitab, dan kemudian turut selepas daripada tu datang lagi rasul-rasul yang banyak. Memang dalam Bani Israel ini Allah Taala kata sangat banyak Allah Taala kirimkan. Selepas Nabi Musa ada Nabi Harun, kemudian ada lagi Nabi Daud, kemudian ada Nabi Sulaiman, dan kemudian banyak rasul-rasul sehinggalah datangnya yang terakhir wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat. Kemudian datang yang rasul yang terakhir bagi Bani Israel ialah Nabi Isa alaihi salam, Isa ibn Maryam. Allah kata dia bagi kepada Nabi Isa ini last chance kepada Bani Israel ni, kepada orang Yahudi, iaitu dengan bawa datangkan bayinat. Bayinat maknanya ialah mukjizat-mukjizat, sebagaimana kata Ibnu Katsir, mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Bani Israel ini sangat banyak. Di antaranya ialah menghidupkan yang mati, menghidupkan orang mati. Kemudian Nabi Isa alaihissalam boleh membuat burung daripada tanah. Dia ambil tanah liat tu, dia bentukkan bentuk burung, dan kemudian dia tiup padanya, maka burung tu benda di tanah liat tu menjadi burung dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia boleh menghidupkan lagi orang-orang yang sakit, yang ibramul isqam, dan juga dia boleh memberitahu benda-benda yang gaib kepada Bani Israel. Dia tahu apa yang disimpan dalam rumah, dia tahu semua benda-benda tu. Kemudian Allah kata lagi wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan kemudian kami sokong lagi Nabi Isa alaihissalam ni dengan Ruhul Qudus. Pendapat yang kuat mengatakan Ruhul Qudus ni ialah Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam, ya. Tapi ada yang kata juga Ruhul Qudus ni ialah kitab Injil, iaitu dengan bawa kitab Injil. Tetapi Allah kata
Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Tetapi banyak di antara rasul-rasul ini, mereka ni buat tak endah. Mereka ni ikut hati mereka. Apa yang tak setuju la tahwa. Tahwa ni daripada al-hawa lah. Al-hawa ni maknanya cenderung hati mereka. Apa yang hati mereka nak cenderung, mereka terima. Apa yang mana-mana rasul yang mereka tak cenderung, mereka akan istakbartum. Mereka buat sombong, tak nak terima. Ada yang mereka dustakan, ada yang mereka bunuh. Semua kita tahulah kan, Nabi Yahya telah dibunuh oleh mereka, dan juga begitulah juga dengan Nabi Zakaria. Dan begitu juga dengan Nabi Isa AS, mereka cuba nak bunuh. Mereka tak berjaya. Allah Ta'ala selamatkan. Kemudian, mereka kata, Qulubuna gulfun. Mereka kata, hati kami ini tertutup mereka. Tapi Allah kata, Bal la'anahumullahu bikufrihim. Bahkan hati mereka ni telah dilaknat. Dilaknat ni maka ni tutup daripada rahmat Allah SWT. Faqalilan ma yu'minun, maka sedikit sahaja yang mereka ni beriman. Ada dua pendapat kat situ ni. Faqalilan ma yu'minun maknanya sikit saja benda-benda yang dibawa oleh nabi-nabi ni mereka faham. Mereka nak faham dan mereka boleh beriman. Ada yang kata hanya sebahagian kecil saja daripada mereka ni yang beriman. Jadi ada dua ni. Ada yang kata sebahagian kecil saja daripada orang-orang Yahudi ni akan beriman, dan sebahagian yang kata mereka hanya faham sedikit saja, beriman sedikit saja daripada apa yang dibawa oleh nabi-nabi. Okey, kemudian dari kesimpulannya sedikit sama sedikit orang atau sedikit benda yang mereka beriman. Kemudian 89, seterusnya Allah katakan, apabila datang kepada mereka kitab daripada sisi Allah, menceritakan, membenarkan dengan apa yang telah ada pada mereka. Lima ma'hum maknanya ada Taurat. So mereka ada Taurat, dan Taurat tu telah ada sebutkan tentang Nabi Muhammad dan sebagainya. Tetapi apabila datang kitab ni betul-betul mengatakan benda yang sama dengan tu, wa kanu min qabl yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Sedangkan sebelum daripada tu istiftah, mereka ni istiftah. Istiftah ni maksudnya mereka ni setiap kali mereka ni bergaduh dengan orang Arab, mereka akan kata, nanti jaga. Itu yastaftihuna. Mereka akan berkata kepada orang Arab, mereka kata, nanti akan datanglah Rasul nanti, yang Rasul datang kepada kami, nanti datang daripada Allah, akan kami lanyak semua kamu tu. Jadi setiap kali mereka ni bercakap dengan orang Arab, mereka akan cakap macam tu. Dengan maknanya mereka sangat beria-ria lah menunggu-nunggu kedatangan seorang Nabi yang terakhir, yang akan melanyak semua, dan mereka kata mereka akan bantulah Nabi itu tu. Itu maksud yastaftihu. Mereka ni sebelum daripada ni yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. 'Alal ladzina kafaru, mereka istiftah ke atas orang-orang kafir. Orang kafir sini ialah orang Aus dan juga Khazraj. Falamma ja'ahum ma arafu, apabila datangnya Nabi ni yang telah mereka kenal Nabi ni, kafaru bihi, mereka ni kafir dengannya. Fala'natullahi 'alal kafirin. Jadi Allah kata laknat Allah lah ke atas orang kafir. Jadi kita tengok sahabat semua, Allah Ta'ala kata laknat Allah lah ke atas orang kafir. Jadi maksudnya laknat Allah ke atas orang kafir ni, Allah telah melaknat orang kafir. Daripada sini ulama-ulama kata sebenarnya kita ni boleh melaknat. Kita ni boleh melaknat, tetapi siapa yang kita boleh laknat? Laknat ini hanya boleh secara umum saja. Sebagaimana Allah Ta'ala di sini telah melaknat secara umum, iaitu laknat atas orang kafir. Walaupun benda ni mungkin tak sesuai lah kan, kita cakap kepada orang kafir depan-depan, kita kata laknatlah ke atas kamu orang kafir, tak boleh. Kita tak boleh laknat orang-orang individu-individu. Individu maknanya kita kata Mutusami sembah berhala, dia ni Hindu, kita kata Mutusami laknatlah kata awak. Tak boleh, itu maknanya secara individu. Kita tak boleh, tapi kita hanya boleh kalau nak laknat ni laknat ke atas secara umum orang kafir macam tu, sebab Allah Ta'ala. Tapi kalau tak sesuai tak boleh kita sebut kalau menyebabkan orang kafir itu terasa dan sebagainya, maka tak boleh benda kita buat ni. Tetapi secara umumnya boleh melaknat ke atas orang kafir, sebagaimana Allah Ta'ala melaknat. Tapi ada benda-benda yang biasanya kita laknat contohnya lah kan, kalau orang dulu lah, contohnya dia naik keldai. So keldai ni dia punya dangki. So dangki ni kadang-kadang dangki ni buat perangai lah, tak nak berjalan lah. So dia kata celaka. Itu laknat dah tu bila kita kata celaka tu. So Nabi SAW tak boleh, kata tak boleh kita melaknat binatang. Begitu juga dalam hadis Nabi SAW kata kita tak boleh melaknat angin contohnya kan. Contohnya angin ni kuat sangat, celaka angin ni. Kita buat satu benda, tiba-tiba benda tu terbang kan, menerbangkan benda kita tu, menyebabkan kita kena kejar dan sebagainya.
ataupun benda-benda terpaksa jatuh, ataupun kalau kita sekarang lah kereta kereta tak nak hidup, kita tendang pintu kereta, celaka kereta ni, tak nak hidup pula, sedangkan kita nak cepat dan sebagainya kan. Itu pun tak boleh, sebab benda tu tak patut dilaknat. Sebab benda tu adalah makhluk Allah, yang mereka ni semua ni adalah Islam So mereka kalau kereta tak hidup ke dan sebagainya, so kita sepatutnya check diri kita bukannya marah kat kereta tu. Mungkin kita buat silap ke, kita ada buat maksiat ke. Jadi Allah SWT kata, Nabi SAW kata, setiap benda musibah yang berlaku kepada kita, setiap benda yang kesusahan-kesusahan yang berlaku kepada kita, setiap penyakit yang datang kepada kita, benda tu semua adalah ujian dan mungkin adalah kifarat kepada kita di atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Jadi kita kena check. Itu cerita pasal laknat sikit lah sejauh sikit. Balik semula ke ayat 90. Allah Ta'ala kata, bi'sa mashtarau bihi anfusahum. Maka seburuk-buruklah apa yang telah mereka beli. Tu kan, anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghyan an yunazzilallahu min fadli ala man yasha'u min ibadihi. Faba'u bighadabin ala ghadab. Jadi Allah Ta'ala murka pada mereka, murka ke atas murka Walil kafirina azabun muhin. Dan kemudian bagi orang kafir ni azab yang pedih. Kemudian insya-Allah boleh baca ayat 91. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu. Apabila dikatakan kepada mereka, din sifat lagi orang Bani Israel bila dikatakan kepada mereka aminu, berimanlah kamu, itu suruhan aminu. Kalau amanu maknanya mereka beriman, itu bahasa Arab Kalau aminu, mim tu baris bawah, itu maknanya berimanlah, itu suruhan. Bila dikatakan kepada mereka, begitu juga dikatakan lahum kepada mereka, aminu, berimanlah, bima anzalallah, dengan apa, bi tu dengan ma tu apa, anzalallah, anzala maknanya Allah Ta'ala menurunkan. Qalu, mereka berkata. Tengok qalu mereka berkata. Kalau qala seorang berkata, qalu mereka berkata. Qalu ada waw alif dan setiap perbuatan dalam bahasa Arab macam tu bila ada waw alif tu kat belakang tu, maknanya itu tanda jamak, tanda plural. So mereka berkata, nu'minu bima unzila alaina, kami beriman dengan apa yang diturunkan ke atas kami, iaitu Taurat lah. Wa yakfuruna, dan mereka tak nak beriman. Yakfurun, mereka kufur, bima wara'ahu, dengan apa yang lain daripada tu. Jadi mereka tengok tak nak beriman, sedangkan Taurat pun memang datang daripada Allah Ta'ala, dan juga Quran pun datang daripada Allah Ta'ala. Tapi mereka tak nak beriman dengan Taurat saja. Dahlah Taurat tu mereka dah pusing-pusing dah ubah-ubah. Mereka tak nak beriman. Sedangkan Allah Ta'ala kata beriman dengan apa yang diturunkan kepada Allah. Sebagaimana kita, sahabat-sahabat semua kita semua ni beriman kepada semua. Kita beriman kepada Taurat, kita beriman kepada Injil, kita beriman kepada Zabur, dan juga kita beriman kepada Quran. Bagi kita, semua kitab-kitab tu yang asal tu adalah sama saja bagi kita. Iaitu kita beriman semua sekali. Tapi mereka ni tidak mahu beriman. Bahkan mereka menolak bahawa Quran tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kesombongan mereka. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Allah kata, sedangkan benda tu adalah betul. Quran tu adalah betul. Al-haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Dan Quran pun tak ada lain selain daripada membenarkan apa yang telah ada bersama dengan mereka. Lima ma'ahum iaitu dengan Quran, Taurat yang ada pada mereka. Kul falima taqtuluna anbiya Allah. Allah katakan, suruh Allah Ta'ala suruh kita semua ni orang Islam zaman tu, Nabi dan juga para sahabat, katakan falima taqtuluna anbiya Allah, kenapa kamu bunuh nabi-nabi Allah. Anbiya tu jamak plural kepada nabi. Nabiyun, nabiyani, dua nabi. Anbiyaun, nabi-nabi. Itu dipanggil plural yang tak ada kaedah Anbiya Allah, mereka, kenapa kamu bunuh anbiya Allah. Jadi kita tanyalah sekarang soalannya, kalau kita jumpa Yahudi tu, antara poin yang boleh kita tanya ialah kita tanya mereka, kenapa kamu bunuh nabi-nabi Allah min qablu, sebelum daripada ni, in kuntum mu'minin, kalau kamu benar-benar beriman. Jadi soalan tu maknanya KO lah bagi mereka kenapa bunuh Nabi Yahya, kenapa bunuh ni, kenapa nak bunuh Nabi Isa alaihi salam. Sepatutnya benda-benda soalan-soalan ni akan menyebabkan mereka ni tu, kalau mereka ni betul-betul beriman Walaqad ja'akum Musa bil bayinat. Kemudian Allah Taala kata, tengok tu Musa dah datang dah kepada kamu. Dia bawa bayinat. Bayinat maknanya mukjizat. Mukjizat apa mukjizat Nabi Isa AS? Siapa boleh jawab? Senyap semua dah. Masih ada boleh dengar dengan baik ke? Boleh dengar Ustaz. Boleh dengar dengan clear
So apa dia? Kalau dengar dengan clear, apa dia mukjizat yang Allah Taala turunkan kepada Nabi Isa, Nabi Musa, minta maaf. Tongkat satu lagi. Sepatutnya cukup untuk satu family satu Satu, ada berapa family kat sana tu? Ada 10 family, cukup satu seorang untuk sebutkan tu. Pengiran dia dah sebut dah. Jom Hajah Hamidah boleh relax lah. Keluar air daripada batu, 2. Lagi. Oh, itu bukan. Itu yang mana tu? Oh, itu yang hari tu, yang minggu lepas. Okey, 3. Laut terbelah 4. Banyak lagi. Tanah liat jadi burung itu Nabi Isa. So insya-Allah dalam Quran ada sebut, iaitu mukjizat Nabi Isa, Nabi Musa, ialah at-tufan, iaitu taufan banjir, kemudian al-jarad, belalang, kemudian akumal kutu, kemudian katak, kemudian darah, apa lagi? Kemudian tangan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian datangnya awan untuk Bani Israel di tengah-tengah padang pasir. Kemudian al-manna yang hari itu kita sebut, dan juga salwa. Yang lain-lain tadi yang semua dah sebutlah, iaitu tungkat, kemudian belah laut, kemudian hidup yang mati, dan juga keluar air daripada batu. So banyak semua tu ada dalam Quran. So insyaAllah ingat tu. Kemudian seterusnya insyaAllah kita sambung sikit lagi. Itulah Allah Ta'ala bawa datang kepada Nabi Musa dengan bayinat, dengan mukjizat. Kemudian Allah Ta'ala kata summat takhaztumul ijla. Tapi setelah daripada dibawa mukjizat-mukjizat yang banyak ini, kemudian kamu ni masih lagi ittakhaztumul ijla. Kamu ni masih lagi mengambil anak lembu. Al-ijla tu lembu maknanya. Sebagaimana Baqarah tu lembu betina, ijla ni juga lembu. Min ba'dihi, selepas daripada datangnya Musa, kamu masih lagi mengambil lembu untuk disembah. Wa antum zalimun, dan kamu ni memanglah zalim. Wa iz akhazna mitsaqakum. Kemudian Allah Ta'ala kata, dan ingat lagi ni ketika kami mengambil janji daripada kamu. Wa rafa'na fawqakumut tur, dan kita sebut dulu Allah Ta'ala telah mengangkat ke atas mereka ni bukit. Jadi dikatakan sebab mereka ni tak nak mula-mula tu. Bila nak ambil janji, kamu ni tak nak lari Jadi Allah pun mengangkatkan bukit dan kata kepada mereka, kalau kamu tak nak ambil janji ni, maka akan dihempak bukit ni atas kepala kamu. Tetapi mereka tetap juga buat itu mengambil, tetapi banyak pusing-pusing Khuzu ma atainakum biquwwah. Allah Taala kata ambil ni benda ni dengan betul-betul kuat wasma'u, dan dengar betul-betul. Tetapi mereka kata sami'na wa asaina. Mereka kata okey kami dengar, tetapi kami tak nak buat. Tengoklah perangai Bani Israel kan. Sepatutnya kita ni orang Islam, bila kita dengar apa-apa daripada Allah Ta'ala dan juga apa-apa daripada Rasul, sepatutnya kita kata sami'na bila kita dengar, wa ata'na, kita taat, kita ikut. Tetapi orang-orang Bani Israel, mereka ni sami'na wa asaina. Kami dengar tetapi kami tak nak ikut. So dengar je. Jadi dengar saja, buat apa lagi teruk daripada orang yang tak dengar. Jadi alhamdulillah kita orang Islam ni kita sepatutnya macam tu. Bila kita baca Quran, bila kita dengar arahan daripada Quran, Allah Ta'ala suruh kita apa-apa dalam Quran, bila kita dah dengar, maka kita hendaklah sami'na wa ata'na. Kita hendaklah ikut sami'na wa ata'na, hendaklah kita taat. Wa ushribu fi qulubihimul ajla. Allah Ta'ala kata mereka ni dahlah macam tu. Mereka ni telah diberi minum di dalam hati mereka ni al-ijla, iaitu perasaan sayangnya kepada lembu tu.
Jadi perasaan lembu tak tahulah macam mana. Sayangnya pada lembu tu mereka menyebabkan mereka ni jadi kafir lah, bikufrihim, dengan kufur mereka. Kul bi sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Jadi dah last kali ni Allah Taala kata, macam ni ke gaya beriman kamu ni? Kalaulah inilah beriman, maka teruk sangatlah apa yang iman kamu suruh. Jadi alhamdulillah kita semua, alhamdulillah supaya kita semua tak jadilah seperti Bani Israel, iaitu hendaklah kita bila kita beriman, hendaklah kita ikut semua apa yang Allah Taala suruh kita, bukannya memilih-milih apa yang kita suka ataupun apa yang kita tak suka. Jadi setakat tu pada malam ni, insya-Allah, terima kasih semua, jazakumullah khairan semua. Dan apa-apa yang selepas daripada ni, ada sup apa ni, sup apa, sup one di rumah tu Jeffrey tu. Okay, salam semuanya, insya-Allah.